Ya siap maju. Jom Din, kita jumpa non. Din lagi ke? Tahu dulu. Dia budaya contohlah di Malaysia ni, di luar negeri ni, menteri mereka powerful, kebanyakan lah menteri mereka kuat, menteri mereka bukan lagu menteri pasola lah maksud. Nah, Kau mak. bukan. Dia bukan lagu menteri pasola, dia sempoi lah. Dia pun tak manja tau. Hang nak jadi menteri ni hang ada karakter, jangan manja, hang kena faham ya jalali wal ikram tu macam mana. Faham? Baru hang boleh jadi leader apa semua lagu ni. Kalau tidak susahlah kalau orang kata sikit hang marah. Orang ni cakap sikit, orang ni komen, orang ni tulis kan, hang marah, hang set okey akta ni, orang ni cakap ni masuk akta ni. Orang ni cakap lagu ni akta ni. You want to be leader? Takkan orang cakap pasal hang nak suruh tangkap buah dalam. Orang cakap je. Bukan orang pergi bom ke tembak hang ke apa semua. Hang nak ada unit ras pergi tangkap orang ni. Unit ras cari dalam internet. Cari orang ni yang apa ni. Ni visual je. Politik eh. Kalau kata Facebook je lah. Kalau kata WeChat. Kenapa hang so connected sangat dan rasa pisah sangat dengan benda tu? Hang leader of the country ataupun hang second leader ataupun hang orang-orang leader opposite pada parti kan. Hang parti pembangkang punya leader pun hang kena relax. Yang parti yang kontrol Malaysia pun hang kena relax. Yang leader sekarang ni lah kerajaan pusat. Kalau di luar negeri tu bukan lepas tak tahu. Postcard dia main-main je dengan menteri, dengan apa, dengan queen punya agama. Postcard dia buat ni macam. Pasal menteri dia bukan orang yang manja, kena sikit macam budak kecil dia mak ni depa buat cek ni, mak ada mana-mana satu mak dia pergi carilah. Faham? Bukan lagu tu mak dia tu kata kat cek gemuk, mak dia tu kata kat cek rambut cek macam mak dia tu kata kat saya ni macam ni. Lepas tu mengadu kat mak mengadu pak am pi. Okey ni hang pula bila dia kena saya ni unit class pergi cari ni WhatsApp ni apa ni contoh lah. Ni ada satu fanpage ni duk hentam saya ni pergi cari dia sampai dapat. Pasal apa? Pasal apa yang hampa rasa tergugat sangat dengan fanpage ni ataupun blog-blog yang macam ni? Pasal apa hampa rasa tergugat? Go on lah. Kalau hampa rasa hampa betul betul tak? Connected to connection lah. Hampa nak takut apa? Pasal apa nak suruh okey kita kena cari dia ni, tangkap dia ni pasal dia kata kat anak saya lagu ni. Oh pasal anak saya stres dia kata lagu ni. Ni anak-anak orang yang stres ni pasal harga barang naik apa semua orang tengok tu pergi sekolah bawa dia 3-4 kupang buat ada lah ni. Tak ada kami nak cari siapa pula suruh pergi tangkap hampa yang buat bagi jadi macam ni. Ha. Yang apa ni ada hampa boleh panggil unit khas ni untuk tangkap orang lagu ni. Tapi kami tak selalu cakap. Kata freedom speech country. Demokrasi. Lepas tu pula yang mengaji, kalau orang mengaji ilmu-ilmu mengenal Tuhan, ilmu makrifah semua tak ni. Tengok macam di Perlis tu, berapa susah ada orang komen dalam Facebook aku, abang kami nak berzikir dalam masjid pun payah lah ni, kami nak mengaji tarikat pun tak boleh lah ni, macam ni dia pun belok habis. Aku kata itulah. Pergi tanya ustaz-ustaz yang blog tu, tanya ustaz ni Quran saya tak depan ustaz ni berjanji di atas nama Allah dan Rasul ni, ustaz boleh jamin saya tak dimasuk dalam neraka? Saya nak mengaji, nak mengenal Tuhan saya ni, saya nak mengaji ilmu tasawuf atau ilmu makrifah ni, kenapa ustaz tak puas hati? Apa masalah ustaz? Apa masalah ustaz sebenarnya ni? Ustaz cerita macam ni, saya boleh bangkang ustaz cerita, tapi kami tak kacau. Faham? Ada member aku tunjuk ni lepas, ni cerita ni macam mana lepas. Ada seorang sahabat Nabi, ada seorang masa zaman perang Nabi. Okeylah kalau dia ada ustaz ni dia nak candek kat menteri-menteri BN lah apa tak tahu. Dia kata dia ni meninggal ni, dia mati ni, kawan lain semua syahid. Muhammad kata tak syahid. Lepas tu dia bertanya,
Kenapa cakap dia tak syahid? Dia kena panah dalam peperangan. Oh, sebab ada kes selendang apa, tak tahu kes selendang lagu apa ni. Aku duduk dengan member Hindu aku ni. Dia kata, lepas, I have a question for you out of this conversation. Aku tak know what you going to ask. Muhammad is not fair, isn't it? That's what you think. Out of this man telling, true or not? Dia kata, yes. Okay, I'm telling you what. Dia ni nampak macam mana Hindu ni, nampak macam mana. Dia member aku band, biasa mengaji dengan ayah dulu lah. Dia kata, lepas macam mana dia boleh cerita macam ni, hebatnya Muhammad ni sampai Muhammad boleh kata dekat Nabi Muhammad SAW ni kata dekat orang ni, dia ni tak mati syahid sebab ada kes selendang apa, dia pinjam ke atau dia curi ke. Sebab kes selendang saja dia mati tak syahid. So the question behind of that conversation is, what kind of person are you, Muhammad? You tahu dia nak main masuk perang, dalam masa tu hantar dah dia ada kes dengan selendang. Pasal apa Muhammad tak kata, wahai pemuda, awak pergi settle dulu kes selendang hang dulu, tidak hang mati sia-sia nanti. Kenapa nak tunggu dia mati dulu baru cakap? Nampak? Kalau ustaz nak bagi ceramah, ustaz kena jaga ustaz. Orang kalau nampak bahagian lain, orang dia kata Muhammad not fair. So you have to think twice before you make such a story. Orang kata, what kind of person is he? He know this guy are not comfortable to go to jihad. Takkan dia tak tunggu dia pergi dulu baru kau nak abang. Dia sebenarnya jihad dia tak diterima pasal ada kes. Orang semua, wow, ada kes pasal selendang saja. Ni menteri-menteri ni duk belasah duit ni macam mana? Kalau orang fikir. No, aku tak fikir macam tu. Kita go sikit lagi. Kenapa Muhammad tak cakap kat dia at the first place? Brother, I know your intention. It's good. You want to join the war. You want to go for jihad. But you're not capable yet. You are not fit enough to go this because it's not your body size. It's because something, that is the case. You need to be settled first. Tidak, hang mati tak akan digelar jihad. Betul tak? Jadi benda macam ni, kalau nak cerita kat kelayakan, awak cerita pasal kes selendang, lepas dia mati, Muhammad kata dia dia bukan seorang yang jihad. Dia tak masuk dalam golongan ni, orang yang jihad, tak masuk dalam ni. Sebab dia ada kes selendang dulu. Kalau aku ada situ, aku tanya, ya Muhammad SAW, kalau aku tanya Nabi Muhammad, ya Muhammad, kenapa tidak memberhentikan dia sebelum dia mati? Sebelum dia nak join, nak masuk pergi perang? Kenapa tak istiharkan awak pulangkan selendang tu kembali atau wang atau apa dulu baru datang jihad? Kenapa nak tunggu dia mati baru nak habaq dia tak jihad sebab dia? Kalau aku nak terang kat Hindu tu, aku cakap, I don't know where he got this story. I just don't know. It's nice to hear for somebody. Some people who have different level of seeing things, but I'm not like that. When I hear, first time my friend show me, aku cakap kat dia, kat Hindu ni, I dah golak kepala dah. Apa dia ni cakap ni? You professor ke, you apa ke, you kena tahu. Faham tak? Hang tunjuk satu tempat kawasan tu. Weh, tengok tu. Nampak tu? Nampak. Apa dia nampak? Hidung, kerusi, Ni yang aku tunjuk ni. kemo. Yang aku tunjuk. Tak tahu. Tak tahu. Sebab aku tak abang. Kita might see satu benda, satu kawasan. Tapi apa yang aku tunjuk belum tentu hang nampak. Hang mesti kena tanya aku detail. Hang tunjuk apa lepas? Tu gambar ayah duduk tengah buat tasbih. So ni kerusi, almari, meja, kipas angin ni semua tolak tepi sat. Nanti tanya aku, yang mana satu? Nak tengok ni Pat? Banyak sangat. Tempat tu satu tapi macam-macam di situ. So kalau hang nak explain, ambil satu. Kalau bab fiqh, kita sembang bab fiqh. Ni di baru ni ada 3 bulan sudah pergi report. Bapa aku dah tak ada, adikku pula duk cakap bab ketuhanan. Apa masalahnya kalau dia bercakap bab ketuhanan, orang main dalam rumah, orang nak bersembang? Bukan dia tulis depan pintu, siapa nak main belajar main sini. Tak ada pun. Bukan nak allow. Takkan orang main kita nak allow. Yang ustaz tak bertauliah ni, ustaz yang penceramah bebas ni, yang banyak-banyak duk merepek tu, orang tak kata apa pun. Lepas saya tahu dia orang Tanjung Tok Kong. Hanya aku tak pernah duduk Tanjung Tok Kong. Tasawuf ni lebih kotor daripada acang. Cuba fikir benda-benda macam tu mau cakap. Come on man. Ulama-ulama fiqh ni apa? Janganlah hina ulama-ulama tasawuf. Janganlah menghukum ulama-ulama makrifah ni sampai teruk sekali. Kalau hampa tak puas hati, it's okay, go ahead. Faham tak? Kami pun mengaji lagu hampa juga.
Takut saat ni ada benda. Hampa duk kira peluru hampa aja duk keluar. Tidak. Peluru kita tak mau. Apa salahnya kalau hang duduk di ilmu fiqh? Cerita buat fiqh hang tak ada orang kacau lah. Wajib, sah, haram, batal, makruh, apa bla-bla cerita. Orang yang duk ilmu makrifah ni, mereka mengaji nak mengenal Tuhan mereka. Faham? Mereka nak mengaji nak mengenal hakikat diri mereka. Mereka tak panggil siapa-siapa mai. Hampa pergi report polis buat apa? Benda lagu ni. Polis nak buat apa? Bukan mereka ni jenayah. Bukan ada bom di rumah aku ni. Bukan ada pistol apa semua ni. Kalau polis tanya hampa nak ngajak ilmu apa, kita boleh terang-terang kat ketua polis ke, kat apa ni, apa inspektor. Takut dia nanti tak boleh sampai dah benda tu. Kok dia kalau nampak, benda ni betul ni. Saya nak kenal hakikat dari saya ni. Kalau Awaluddin Makrifah Allah, saya sendiri pun lepas tak pernah jujur, tak pernah khusyuk dalam semayang ni. Ada surah-surah dan ayat dia. Itulah. Jadi yang kami mengaji ni, apa ni, tuan, inspektor, untuk mengenal diri kami. Wajib bagi kami untuk mengenal Allah Ta'ala. Itu saja. Tapi nak di masjid, di tempat-tempat ni tak ada cerita benda ni. Itu sebab kami tak pergi. Mereka cerita buat hukum-hukum. Apa hukumnya? Tanya pelik-pelik. Apa hukumnya bila suami isteri? Apa benda-benda tu kami tak mau dengar. Kami nak pergi dengar orang buka ni sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala ni apa dia. Ni ilmu tahqiq ni apa. Tauhid ni apa. Ilmu tajalli ni apa. Kita nak dengar hak tu. Dan hampa tak boleh sembah hak tu pasal apa hampa condemn. Ni, kalau nak cerita bab sifat 20 ni, ustaz-ustaz fiqh ni, sifat 20 ni datang daripada ni, pada zaman ni sahabat ni, ni hadis riwayat ni macam-macam ni. Tahun bila? Hampa cerita apa? Nak mengenal Tuhan, mengenal diri. Setiap manusia ada diri. Lam rasul anfusihim. Wa fi anfusikum afala tu'sirun. Quran tu memang untuk manusia, untuk sekalian umat Muhammad. Setiap umat. Tapi kalau hang protes Quran tu, makna hang protes lah kata-kata Allah tu. Tapi kalau kata-kata Allah tu adalah untuk umat insan manusia ni, umat manusia ni. Tapi kalau awak protes tu, makna awak telah lebih rendah daripada binatang. Pasal apa yang apa tak puas hati sangat ni? Pasal apa? Kalau di Indonesia tu, orang ceramah tasawuf, ini maaf ya bang, ini ceramahan ini ilmu tasawuf. Pembicaraan saudara tadi ilmu fiqh. Bukan hari ini. Ada, aku bercampur tu kat Dok Mun tu. Aku duduk Bremen kadang tak dia panggil pergi sana apa semua. Kat Dok Mun ada aku tak. Saya tahu awak ni mau orang fiqh nak bercakap pasal tasawuf. Kok mana pun awak tidak tarik masuk ke fiqh juga. Bermulanya hakikat pada syariat itu di dalam gila. Gila yang macam mana? Awak tak boleh duduk dalam sudut fiqh melihat tasawuf. Awak tak boleh pasal dalam fiqh itu sendiri ada kaedah tasawufnya. Dia itu nafi isbat lah apa semua tu macam mana dalam fiqh. Dalam fiqh itu sendiri ada kaedah usulnya. Selesai dulu masalah awak dalam kefiqahan awak itu dulu. Baru awak main masuk campur. Awak mengaji di Jordan ke? Awak mengaji di Azhar ke? Mengajilah. Tapi ilmu apa yang awak bawa? Kalau ilmu fiqh, aku salut. Aku hormat ketinggian ilmu hang. Cara hang cakap apa semua lembut. Bagi orang menangis ke bagi apa semua lelaki yang mulai orang menangis. Berkenyui habis semua. Itu your capacity. How to play with a feeling toward conversation. Go ahead. We don't give no damn red ass about that. We going to go to find the inner truth. The inner part of yourself you want to know. Kita nak cari hakikat diri kita. Kita nak tahu siapa dia. Kalau hang tak boleh sembang yang tu, kalau Pak Haji yang duduk di cerok kampung, duduk cerok kampung dekat rumah kayu papan orang tua dah tua. Kalau dia ada ilmu tu, kami pi dekat dia. Sebab kami nak ilmu. Ini dah kena pakai smart, kena pakai cantik, lampaklah pakai luar Arab sikit baru boleh cakap pasal ilmu. Ingat bagi dia dengar la ilaha illallah ada nabi ribat orang kata tiket pasal tu. Aku naik motor dengan Yun, nak belah PKL lah dia hantar aku. Sampai betul-betul di depan masjid orang ceramah subuh pagi. Ingat tak? Pukul 7. Pukul 7 dah.
Di dalam kalimah la ilaha illallah ni, aku ngayun nak keluar daripada katil ni. Ada nafi kata isbat. Aku pasang telinga ngayun. Di dalam kalimah la ilaha illallah ni, masjid ni speaker ni, ada nafi, ada isbat. Aku jalan betul. Oh, matang tiket. Awak ampun tak ambil tiket. Ustaz tu dah sebut dah tu. Ampun pergi dengar kuliah subuh ni. Di dalam kalimah la ilaha illallah ada nafi, apa ada isbat. Apa dia benar tu? Apa nafi menasbi, nafi menafi ibad mengibatkan ni apa dia? La ilaha illallah ni apa dia? Kalau ustaz nak buat cakap pecah ni, kalau ustaz tak tahu, jangan duk cakap ustaz. Sedap dengar. Tapi bila orang pergi dalam sikit, ustaz ni kita tak salah, dia mengarut semua. Pasal ustaz tak boleh jawab. Ustaz ngaji sifat 20 tu usul tauhid. Kita nak buka usul tauhid. Tapi tak jali lagi. Kalau tak tahu, duduk tu. Jangan hukum orang ni mengaji tak betul. Oh, kitab ni di ban buang. Orang buat kitab tu bukan untuk hang. Orang buat kitab tu untuk orang yang nak mengaji ilmu tasawuf. Kalau mengaji psikologi, metafizik, quantum fizik, mengaji semua ada buku-buku dia. Kalau Ustaz Syari apa tu nama tu, Ustaz Syari apa yang ada buat apa, Tok Kendali apa tu, Haji Syari. Kalau Haji Syari tu, dia buat keluar kitab ilmu mengenal Allah, ilmu makrifat, ilmu apa tu, panggil dia buat umum, bagi dia bercakap yang hangpa kata tak betul, yang mana ustaz mana yang ahli-ahli tertinggi mahkamah, ahli-ahli tertinggi yang bersetuju mengatakan kitab ni tak betul, aku tak baca lagi. Faham tak? Kalau kata kitab ni tak betul, you come towards, jangan tulis dalam paper kitab ini disahkan haram dan salah dan sesat daripada salah. Kami tak dengar hangpa punya perbualan. Panggil dia ke depan, panggil depan tu live buat. Why not? Orang si perah otak nak tulis atas kasih sayang untuk orang nak faham. Ni karangan buku Terima Kasih Sebab Hutan ni, apa dia kata, alah dia cerita pasal kisah hidup dia. No, there are so many things inside it. Kalau mau nak tahu, dari muka surat 88 hamba baca sampai habis. Saja aku nak cerita pasal lepas tu dia tuduh aku sesat. Aku kupas macam tu. Sesat tak mana? Ingat yang ayah kata awak blok semua kitab-kitab rumah nak tunjuk. Ya. Dia pada kata Hidayatul Syalikin, Kasabu Asrullah lah itu apa ini. Mana dia ada? Blok main nak tunjuk apa? Yang mana yang kata ulama waris tu Anbiya tu. Ayah kata. Apa tak tahu. Depa tu dia dah abang dah. Ulama Habibullah wal Fasiqun. Ulama yang dikasih Allah ni nampak fasik. Ulama yang dipuja-puja manusia ni nampaklah agung-agung apa semua. Awak pun nak mengajar pasal ilmu tak Allah, 1 sen pun awak tak boleh ambil tu. Dah lambat lepas nak pergi sana, ada berbagai alasan. Mak saya terpaksa ambil 10,000, 20,000 macam ni. Saya punya crowd pula semua kena eksekutif, kena semua nak pasal nak boleh bayar. Pakai BMW. Pakai kereta-kereta orang ni. Tengok itu apa jadi di Mekah sekarang. Satu tempat Nabi kita buat ni untuk tak kira bangsa apa, miskin, kaya, apa, semua boleh duduk di situ. Tata mereka buat bagi jadi mahal. Orang miskin duduk jauh, yang dekat-dekat ni, expensive-nya hotel ni, yang boleh duduk dekat balkoni, boleh nampak kat bawah. Semua mahal-mahal gila. Dah jadi bisnes dah. Di Mina pun bawa hotel. Malam di Mina bawa hotel tu. Tapi fikir benda-benda macam ni. Orang kata tak apa, nak bagi Islam nampak di mata dunia kaya. What is that? Kaya di mana kekayaan? Hayya 'ala solah. Dia ada hukum, dia ada rukun. Dia ada rukun. Okey? Kalau hang buat hayya 'ala solah, mari menuju kita ada hukum dan rukun nak proses. Hayya 'alal falah. Itu klimaks dia. Iaitu marilah menuju kejayaan. Kejayaan yang macam mana abang mai? Sesungguhnya kesenangan dunia itu adalah penipuan semata-mata. Surah Al-Hadid. Hampa ingat kejayaan nak bagi orang senang, hidup senang. Come on man. I travel Europe. Everywhere pusing dah. Ini bila diangkat jadi ini, apa itu salah, ini salah. Kesian dekat orang pelih kontak aku, abang. Kami susah dah nak ngaji dah ni abang. Kita nak buat macam mana saya dah. Aku tanpa sabang dah nak buat macam mana. Kesian ulama-ulama tasawuf, orang mengaji ilmu-ilmu nak mengenal Tuhan ni dihina, dikeji sampai begitu teruk. Daya roh ayah ada macam ni. Ni kubur ayah. Tadi aku pergi dengan Hakim. Benda simple. Kalau dia macam ni. Dia macam ni, okey? Tanah. Hambur bandar. Lepas tu hang tanam. Kalau ditarik yang ni, tanah atas tu duduk kosong tu kan turun. Turun lah. Habis riuh lah ni daripada kata apa? Kubur tak terima dah.
ayah aku pasal apa tanah berlubang lagi tu. Dah dia tak ada dalam tu dah. Bukan aku buat tak terima, tanah tak terima. Tanah tak terima nak pergi mana? Mat gelak balik bangla Mat. Mat kata. Gelak lah pasal itu kita punya klimaks pengajian. Mat kata. Bukan nak duduk di tanah ni. Kita bukan dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada tanah ni. Tek anjing nak di tanah air api angin tu Nazar Muhammad. Kena faham baik. Hang mengaji kita ikat insan tu kena masuk 2 lapis lagi. Itu baru huruf dengan makna. Maksud mauduk dia ada tak terang lagi situ. Kena masuk ikat insan tu 2 lapis lagi. Baru awak boleh tahu. Nak sembang bak diwa di mani manikam apa semua kita boleh kupas. Takut tak faham. Wujud ilmu nusyud semua nak kena kupas berlapis lagi. Jadi ni mereka baru balik daripada Arab-Arab ni apa semua mereka ingat mereka dah ni. Aku duk campur dengan orang Arab bukan sikit babe. Ni di luar-luar negeri ni. Kan aku duk jumpa yang kecil-kecil anak aku duk jumpa ni bukan Islam ni yang nak main debate pasal Islam. Semua Quran ni hafal. Hang nak pulih macam mana? Hang nak pulih macam mana? Kalau hang tak kenal yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin. Surah Al-Hadid ayat 3. Hangat ni bukan nak kata ni berpeluh bukan pasal zinc. Berpeluh pasal bagi Tok Teh dia ambil Tok Leha. Member baru yang telefon dia lepas. Aku tak kena buat apa benda ni tak. Hampa tengok balik conversation tu. Patutnya ilmu mengenal Allah ni diisytiharkan. Boleh. Ilmu tasawuf ni diisytiharkan boleh. Sebab usul fiqh tasawuf fardu ain. Kenapa pergi buat rangkaian 3 tak boleh buat satu sekali? Sebab dia ada apa? Periksa penilaian, lepas tu LCE, lepas tu ni SRP tu, lepas tu nak ambil SPM, lepas tu nak ambil STP ke apa lah. Aku nak sebut, aku tak kerti, aku tak sekolah tinggi. Tapi dia ada bagian-bagian. Saya semua saya ni 17 tahun. Tu lagu lah. Saya nak masuk sekolah dia. Nak ambil SPM. Biasa sekolah tak biasa sebelum ni. Nak ambil SPN lah. Pasal orang kata SPN ni ada senang sikit. Kalau benda-benda SRP boleh tak? Pandai pula dia kata tak boleh. One at a time. Awak mengaji fiqh, awak study fiqh. Awak cakap bab fiqh. Betul. Memang ilmu fiqh tu dahsyat. Memang ilmu fiqh tu sempoi Kalimantan, kelihoti Kalimantan. Nak abang bagi. Sempoi ilmu fiqh tu. Tapi mak fiqh mula. Mak mereka. Faham tak melugai. Member ambil gambar aku post. Daniel tunjuk aku. Daniel ambil tadi. Ambil gambar aku ya. Jumpa apa abang boleh ambil gambar. Boleh ambil. Dia post dalam dia punya group kat kampung. Alam Gawi lah. Tak di sini. Daniel tunjuk. Lepas tu ada mamat mana pula. Ada apa. Nama dia apa. Azlan ke apa. Tak tahu belakang KG kampung. Dia tunjuk aku tengok. Sesat menyesatkan. Gambar aku dengan orang macam ni dah sesat menyesatkan. On what ground? You saying that? Dalam YouTube aku duk cakap ni, mana yang sesatnya? Dia ada ilmu-ilmu makrifah yang menterjemahkan ilmu itu memiliki rahsia pada ilmu itu. Dan dia ada pula rububiyah dan ubudiyah. Dan ada pula ilmu iaitu rahsia Allah Ta'ala itu sendiri. Batal bagi kamu membongkar walaupun sama ahli. Kalau yang dia kata, kalau ilmu Allah Ta'ala ni ada rahsia, siapa yang tak tahu hari ni? Buat ada rahsia. Awak duduk tak betul ni. Awak ni tak abang nak tahan kentut. Kata Asad, dia tengok ombak lah. Dia lepas kan masuk boleh. Dia masing-masing ada rahsia dia. Masing-masing ada istimewa dia. Yang orang ni pergi cerita rahsia dia ni, pergi kat orang ni, maknanya dia ni lah yang celaka sebab dia pergi bongkar rahsia dia tu sebab suruh. Yusuf orang ambil tilam-tilam ni apa cerita? Aku beritahu kat hang lepa ni semua. Aku beritahu hang ikhlas ni kalau aku cakap hang terkejut. Aku tak respect Najib. Pasal apa? Tak boleh nak ni tengok sikit sekali dia ni. Zahid tak sama ya bagi aku. Aku mak tu terang. Anak aku hilang dalam balai polis under custody of court. Okey? Under custody of syariah. Bukan small benda kecil. No, British gelak tau kat kita. Apa agung-agung Malaysia buat? Kalau hampa ni penaung agama, anak aku hilang, anda hampa.
Dalam hak jagaan Mahkamah Syariah hampa diam. Aku kenal macam-macam, paper hentam, metro hentam, mastika hentam, apa semua. Aku tak nak siapa pun nak report, tolong tangkap mereka lah. Hampa ni blok-blok ni hingga hampa duk cari orang suruh tangkap. Relax lah babe. Chill lah, kill time. That's what you are doing. Apa yang hampa takut dengan orang yang duk kata-kata apa kat hampa? Happy lah. Seorang saja aku respect kat Malaysia ni, sorry. Rosmah Mansur. Awak gelak lah. Ya, betul lah. Why? Abang bagi aku satu. Saya pasal tak payah respect lah. Abang bagi aku satu. Aku ke Rosmah adalah ni. Ampun dah ni semua aku tinggal abang aku pilih pak dia. Abang aku pasal apa? Satu bagi aku yang kata Rosmah tak sempoi. I'm not running for any position. I'm just a wife of politician. Hang kata apa pun kat dia. Dia lagu dia juga. Lakum dinukum waliyadin. Fuck you guys. Tak ada pun kata, oh tolong pergi tangkap dia ni, tolong pergi tangkap dia ni, tolong pergi tangkap ni. Pasal apa? Pasal dia kata kat saya macam ni. Saya kena kutuk dengan ni, blok ni kutuk saya bukan-bukan. Dia pun buat muka saya macam kartun, buat muka saya ni. What? You are Prime Minister, you are Deputy Minister. Anwar kena bubuh dalam balai. Kena kes balai pungkok, kena kes apa, keluar pun bucat depan ramai lagi. Ha. He is a true fighter blood is running inside Anwar blood. Aku bang tanya satu Malaysia lah ni, ramai orang rindu nak dengar dia bagi speech out of what happens sekarang ni. Duit jatuh itu ni apa semua, dia relax adalah ni. Mana nak cari orang lagu tu? Ini baru duk kenal ni bawa keluar. Okey, pergi cari yang siapa yang buat blog ni, siapa yang pegang fanpage ni, cari nak cari. What is that for? Why? Hampa dah berjanji macam-macam dah. Hampa patut jaga kami, tahu tak? Bukan kami kena jaga hampa. Ini seolah-olah kita nak kena jaga menteri. Jangan cakap, oh ni cubit saya dia. Jangan cubit dia. Jangan cakap apa. Sekejap lagi, dia merajuk. Kita tak mau menteri kita merajuk. Kita tak mau dia sakit hati. Dia tak mau. No, dia merajuk sakit hati. Tak ada terus dalam mereka punya ni. Patut macam tu. Buat malu kat guru tasawuf ya. Buat malu kat ahli-ahli sufi saja yang dihina, dikeji sedangkan bawa benda yang betul. Anak aku hilang dalam balai polis. None of them tak come toward me. Hari ni bila aku rambut lagu ni, macam-macam orang kata kat aku. Padahal yang aku nak cakap ni facts. Baru ni member aku bawa kata, tengok. Tengok. Baru tengok. Aku kata, ha ya, saya tengok ni. Saya saja yang nak bawa lepas ni, nak pusing. Tengok ni semua Cina, ni Cina. Tengok ni depan dia. Okay, so what you want me to say? Yalah lepas Penang dah habis dah jadi lagu ni. How many years? 10 years dia pegang. Dia bagi kat bangsa dia macam ni. Kita 40 tahun lebih pegang. Mana Melayu dapat apa? So anak salah siapa? Anak salah Gua Eng, anak salah DAP atau anak salah BN yang pegang. My son disappear under BN, tahu tak? So orang panggil nak tunjuk aku. Aku tak support DAP. Tapi takkan aku nak marah mereka support bangsa mereka. Yahudi pun support dengan bangsa. Aku ni marah tau. Cik, gambar apa tengok Piramli. Maidin kata, saya suara saja tinggi tapi saya tak marah. Bapak kita kata tak akan terjejas. Iyalah, maksud abang ni simple saja. Tahu yang tu faham. Maksud abang ni very simple. Maksud abang pasal apa? Waktu hampa sebagai BN di Pulau Pinang pegang masa yang lama. Kenapa tak boleh jadi macam DAP pegang 10 tahun ya Cina semua sepenuh? Dan kenapa masa hampa pegang tu dulu tak ada perubahan macam mereka pegang lah ni? Apa masalah dia? Kita cari masalah situ dulu. Bukan cari masalah nak blame mereka ni sukses. Itu dinama dengki kianat. Kalau mereka tak betul, kita lawan. Betul? Lepas aku sokong Gua Eng. Kalau Gua Eng betul, aku sokong lah. Kalau dia tak betul, aku tak sokong lah. Simple macam tu lah. Betul? Tapi dia kata dia kalau perambat orang Melayu. Perambat orang Melayu apa? Kalau masa dulu-dulu hampa pegang lama, hampa boleh perambat Cina, hampa tak boleh. Pasal apa nak perambat Cina pula? Tanya balik. Pasal apa nak perambat Melayu pula? Ekonomi Pulau Pinang macam mana lah ni? Turis macam mana lah ni? Kebersihan Pulau Pinang macam mana lah ni? Pergi dah tengok. Tak pernah dulu. Aku
Aku melukis tepi jalan lah di Pulau Pinang dulu. Aku tahu lah ni poster lukisan lama-lama dekat dinding ni. Kami dulu punya ketang lah. Minta dekat kau sukun kau minta buat surat hantar pergi atas dulu. Tolonglah kami melukis bawah pokok ni. Ramai turis mai tengok apa semua. Kadang lukisan kami burung berak. Dekat nak siap burung berak. Tolong nak minta bumbung sikit je buat. Kat bawah pokok ni buat bumbung sikit untuk pelukis kan. Hantar terus ni kami nanti mai kena warning terus tak boleh melukis hang tu. Come on man, what is this? Dulu gig siapa semua tak boleh. Di Penang sekarang ni gig sampai black metal, thrash, apa semua, you name it, line up over there, semua boleh buat. Remeh-temeh macam tu anak muda yang nak alang apa? Kek kan bilih hamba kalang kelibut. Kek kan apa hamba buat tak tahu. Aku ni bukan hilang sorak beranak. Aku hilang anak. Bukan di rumah aku. Aku hilang anak dalam hak jagaan polis. Dengan polis dan dalam balai dan juga arahan Mahkamah Syariah. Mana hampa sebab hampa tak ikut duduk dalam perkarangan tu. Esok paper keluar kata aku pergi beli makan. Tapi sebenarnya aku tak boleh duduk dalam perkarangan balai polis. So siapa yang nak jaga? Polis lah. Polis pula kata, kami cuma dalam perkarangan je. Bukan kami jaga. So why you take the order? Why you allowed it? Kalau dah kes ni dulu dah ada, dah dilarikan. So mana ahli-ahli tertinggi Mahkamah Syariah yang bersetuju untuk letak anak balai polis? That's nonsense. Where are you guys? Ni ceramah agama ni pun duk entam aku. Cuba tolong aku. Living evidence is there. Fight dengan ahli-ahli tertinggi Mahkamah Syariah yang masih lagi duk buat bodoh. Pi gerak depa. Oi, tu. Kalau kata contoh ni doktor apa aku nak sebut nama dia tu. Dia apa? Doktor Mazhar tu. Apa asri ya? Doktor Mazhar tu cerita ni pasal apa ni kain selai ya, apa ni kain selendang dia ni tak boleh nanti saya. Ni anak aku hilang dalam depa terus lah. Depa tu bersekongkong hampir cakap dengan depa Ustaz. Abang kat mereka dia tunggu pasal kain ni pasal anak dah ni hilang ni. Lagi leceh. Hampa boleh buat tak tahu. Leceh. Dia dah cakap kat mereka. Kalau nak tunjuk hang tu ni sangat. Nak cakap lu kacau ngaji sebab 20 ni. Sebab 20 ni telah dikarangkan oleh seorang-seorang ni selepas Nabi Muhammad wafat sekian lama. What is that? Okey, dan aku tanya hang. Pada zaman dulu berapa ramai orang boleh menulis, berapa ramai orang boleh baca? Sudah tentu dalam ketika umur aku ni di 48. Masa umur aku mengaji dulu, berapa ramai dalam kelas tak boleh baca, tak boleh menulis. Kami banyak buat kerja. Niaga kuih tu ini apa semua. Aku buat terang, aku pun tak boleh baca lama. Pada zaman dulu lebih lagi lah. Bila sampai kat satu orang yang cendia kawan yang baik, yang boleh tulis, yang pandai ni, dia tulis lah. Tidak pernah hadis timbul apa semua. Tidak ampun kata riwayat ni pasal dia tu mengarang. Kalau dapat kat orang yang boleh mengarang sifat 20, aku kalau pecah sifat 20 differently. Kalau aku pecah kat Mak Saleh, aku tak pecah lagu Abang Ali atau lagu ni ustaz-ustaz mana duk pecah ataupun Pak Abu pecah ataupun ayah aku sebenarnya pecah. Aku tak pecah cara tu. Aku ada cara aku pecah. Aku ada draft aku pecah untuk Mak Saleh. Beratus Mak Saleh masuk Islam setuju bila pecah benda-benda lagu ni. I love him. Now I know Muhammad is nice, is great. Mereka lagi cakap tak. Hindu-Hindu kawan aku tak boleh. Aku tak post lagi. Kalau aku post ceramah ayat sama yang mereka bercakap benda ni. Saya ingat apa ayah buat bukan mari nama ayah. Mereka minta yang mana lagi nam sebab Tuhan. Mak Saleh tanya aku tu. Kita buka bawah makna yang daripada tanya mana lagi nam. Mak Saleh tengah hippies looking. Kalau nak pergi duduk depan ustaz-ustaz jubah sahabat ni, anak mampu dia panggil kata ni balik potong rambut tu. What? Dia mati kata tu. Inna Allah ala bizati sudud langsung aku potong rambut. Aku mai pasal Tuhan, bukan aku mai pasal Tuhan. Tuhan kata aku melihat apa yang letak di sudut hati kamu. Yang apa ni nak tengok rambut aku sampai suruh. Ngaji apa? Lah awak lepas henti je. Kami tak boleh tolong awak lepas pasal awak anak happy. Aku kena kes aku lagu tu. Tak boleh tolong sebab bapak awak. Kata ni kes Ismail bin Arifin. Ini bukan kes Arifin bin Ali. Apa masalah tuan? Hari ni kesian lah ya Allah. Macam nak menitih air mata ni. Hatinya sayu sebab dengan gelagak-gelagak ustaz-ustaz mereka yang ada ni. Duk tenyeh orang nak ngaji
tarikat lah orang mengaji tu ni ini. Apa nak tanya apa yang pergi mengaji di Jordan tu pasal apa? Hampa nak sesuatu juga. Hampa pergi mengaji di Universiti Azhar siapa? Hampa nak sesuatu juga. Yang kononnya di Malaysia ni tak ada ke? Kalau hampa pergi Jordan pun, hampa pergi di mana sekalipun, kalau hampa tak mengenal hakikat hampa pergi dapat ilmu semata-mata lah. Balik mai nak halang orang yang mencari rahsia ketuhanan. Awak membawa ilmu. Mereka ni memikul rahsia. Kenapa nak menghalang? You on your way lah. Aku banyak video-video yang Mak Saleh cakap atau orang bukan Islam cakap pasal Islam. Aku tak mau tembak pasal di mentaliti di Malaysia ni. Hantarlah dulu ni awak bongkar ajaran sesat tenyeh aku macam mana. Aku jenuh layan dia balik. Nak tengok dia nak betul tak mai, tak nak betul tak mau. Ayat kalau aku jumpa ustaz-ustaz besar-besar ni yang dahsyat-dahsyat ni, aku heran. Aku respect depa. Aku hormat depa. Tapi don't swing me with something you not even understand yourself. Nak buka bab semayang, kita proses bab semayang. Dari niat sampai ke rukun, sampai ke 13 tertib. Kita buka khawli, fi'li, khalbi. Kita buka qasad, ta'rad, ta'yin, ahdah, wadah, wahdiyah. Kita kupas habis kalau nak. Tapi you must be honest. 100% jujur. Kalau tak boleh, save it. Lakum dinukum waliyadin. Asal je nak tengok, nak orang cakap, tengok luar. Orang cakap, tengok luar. What is this? Why not accept people as they are? Kalau satu ustaz yang pandai, be sweet to people, be nice. Tuhan tu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Why you treat them with scary story? Hamba boleh kata aku sesat, aku masuk neraka itu ni. Who are you to say that? Ada surah, ada ayat boleh kata. Tuhan nak kita ni memelihara solat. Dia sebut, peliharalah solat kamu. Pelihara macam mana? Buat kerja elok-elok. Dia ni buat kerja tak cermat dan suruh maknanya nak kena susun pasal takluk rukun 13 tertib. Ni kalau orang cerita bab semayang ni, cerita bab apa ni? Bab semayang bab apa ni? Dia ni dia cerita bab semayang ni, nak beritahu kat hampa ni, dia pun cerita khawli fi'li qalbi saja. Tu pun tak lepas lagi. Nak pergi rosak terang ta'yin, baca kamu ayat asam. Rosak ni dah. Rosak ni dah. Cara mereka tu beritahu kat hang. They don't done anything. Cerita benda yang salah. Where you stand for the right? If everything you speak about wrong, where is the right? Come on man. Anak-anak muda Malaysia ni, anak-anak antu Malaysia ni, semua yang ragat-ragat ni, siapa nak mencari, nak mengenal Tuhan? Yang apa buat bagi susah ni pasal apa? Hampa tak mau kenal ni pasal lah. Yang ni tak kena, yang ni tak kena, yang ni tak boleh, ni tak boleh. Awak yang betul ke? Kamu boleh ajak mereka nak mengenal Tuhan. Oh buat sudahlah. Dia main cakap, ustaz saya tak khusyuk tadi dalam semayang saya, ustaz macam mana ni? Oh tak apa, buat sudahlah esok lama-lama khusyuk. Ustaz kalau saya lepas buat saya mati lagi. Macam mana pula? Ingat Tuhan ni lekeh ke? Tuhan dah bagi pesan dalam Quran. Itu masalah dia. Kalau dia tak bagi pesan, lain lah. Dia dah cakap dalam Quran lah. You ignore all that conversation by God. You ignore that order by God. You betray and then you want people to follow you. Buat sudahlah, tak buat esoknya lah. Yang dihumban dalam neraka sakar tu, yang dihumban dalam neraka nombor 4 tu, ia adalah orang yang lalai dalam semayang. That mean they are doing it. Bukan kata kita tak mau semayang. Tengok kubur Pak Ham lubang apa semua lagu ni. Saya kata iyalah, sebab dia tak ada dalam tu dah. Guru saya dulu pernah kata, kalau saya meninggal esok mai buka korek kalau ada kencing atas mayat saya. Sebab inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang daripada Allah, pulang pada Allah. Hang datang apa? Roh saja ke? Sebab hang kata hak hang, itu sebab dia jadi ulat, makanan bangkai, jadi bangkai dalam tu. Ini semua sifat Allah Ta'ala. Takkan dia tak ambil balik hak dia. Hang nak pergi
Tapi belian besar bonyok pun dia kata ni aku yang buat lah. Yang tunggal, yang satu adalah kamu, iaitu tak ada penyamaan dengan yang lain. Laisa kamitslihi syai'un, macam ni jugalah. Tapi kalau ada, bukan kata kamu tu Allah, tak ada. Tu kata kena mengaji dulu. Kalau tak mengaji, nanti orang ingat salah faham, hang kata hang tu Allah. Dia kena hukum. Kita tak kata kita Allah. Hanya Allah aja yang mengatakan dia Allah. Cuba kupas tu. Kalam, mutakalimun, qauluhu mutakaliman. Lepas tu awak dapat jawapan slow-slow. Awak tak mau mengaji. Contoh macam tadi lah, dia kata dia puji diri dia atas kalam kita. Sebut benda tu. Awak kata apa? Allah dah puji Allah. It's only guide to God. It's only God himself. That's it. I remember daripada kecil lah. Dia ni dulu dia belajar juga sifat 20, belajar tauhid, belajar tasawuf. Ya tauhid ni lah. Belajar dah semua. Lepas tu aku lama dah tak jumpa dia, tak lama lah. Cuma chat dalam Facebook lah. Lepas tu satu hari yang keluar yang yang bongkar jalan sesat. bongkar jalan sesat yang apa betul dekat whiteboard tu kan. Lepas tu dia pun mesej aku. Dia kata member kau ni. Dia cakap member aku. Aku tengok ni. Dia ni lain lah ni. Lain lah ni. Sesat, Dia kira macam sesat lah dia nak cakap. Tapi dia tak cakap sesat lah. Dia cakap dia ni dah terpesong lah. Keluar out of space. Lepas tu aku pun tanya dia, belajar benda ni. Hang tahu dah benda ni ya. Belajar dah dulu. Dia kata, aku cakap dulu ustaz kita cakap macam ni, ustaz kita cakap macam ni. Dia tak pakai lah benda tu. Dia kata tak dah. Tu lain, dulu aku lain, sekarang aku lain. Dia cakap dah ni sekarang macam mana? Dia cakap dia lebih tak tahulah, pada kita boleh labelkan dia macam Wahabi macam tu lah. Wahabi lah. Kita boleh label dia Wahabi. Dia macam mana nak cakap? Lebih kurang macam tu. Dia macam ni lah. Aku nak abang. Kepala aku pun baru kenal hang, kita dah sembang dia. Dia macam ni, dia pada satu masa dulu, benda yang jadi masalah ni timbul pada satu, kita cari root masalah tu, mana dia? Kita cari yang root disorder tu, sama mana bermulanya yang benda ni sampai lampak jadi tak betul ya. Pada satu ketika dulu, ilmu ni memang umum. Macam di Indonesia sekarang, ilmu ni masih lagi umum. Kamu boleh pergi di surau dengan ilmu tasawuf, ilmu makrifah dalam surau. Faham? Sekarang dalam surau ni banyak ilmu fiqh. Okeylah. Pada satu masa dahulu, waktu zaman perang bintang 3, waktu zaman perang Jepun, faham tak? Waktu zaman penjajahan sebelum lagi. Kita ada pejuang-pejuang kita yang bernama macam Mat Kilau, Tok Bramu, Batu Bahaman, apa? Nak sebut nama-nama ni banyak sangat. Tok Janggut, Tok Gajah, Tok Perak, apa semua ni lah. Mereka ni semua membawa ilmu mengenal Allah. Begitu juga dengan guru hantuah itu sekali. Kalau percaya wujudnya mencari putera duduk atas gunung ni, boleh buat apa? Tasbih lah apa itu. Orang-orang yang mengenal Allah ini, orang-orang yang membawa ilmu tasawuf atau ilmu tauhid, ilmu tajalli ni, mereka tak heran. Mereka becoming very individuals. Mereka becoming themselves. Faham tak? Their opinions about life, about God depend on their own self when they know who they are. Tapi masalah hari ni, bila orang yang macam ni ada atas society ni, mereka jadi bimbang. Tengok dia boleh bangun tentang penjajah, dia bangun tentang ni benda tak betul. Jadi bila benda ni banyak, British masa tu dah takut dengan orang macam ni. Faham tak? Orang macam ni dia rebels, dia tak peduli. Dia kalau demi Allah, demi kebenaran dia rebel. Tapi dia pun nak tahu apa yang menyebabkan dia ni sampai jadi tahap ni. Tak takut dengan British, tak takut dengan ni. Dia pun kata dia ni membawa ilmu macam ni. So dalam masa yang sama, British pun tahu puak macam ni pula ditentang oleh puak tertentu yang orang panggil puak fiqh atau puak fanatik. Faham? Jadi dia angkatlah puak-puak ni. Salah satu angkat masa society angkat apa, orang-orang tasawuf ni menjadi orang-orang fiqh ni. Orang-orang fiqh ni menjadi orang yang mengendali hukum. Faham? Jadi hang salah, hang sesat, mereka yang menjatuhkan hukum. Tak tak?
Maka ilmu-ilmu tasawuf ni pada para guru-guru tasawuf dulu, yang dulunya ditembak, digantung di tembok. Kau tak percaya, tengok dalam cerita Doremi tu. Ada tompai kata sama-sama mengaji tasawuf. Sama-sama mengaji tasawuf. Lepas tu dia cakap pasal guru tu, dia kata tak ada, dia kena tembak lah. Di situ sehinggalah satu ketika tu di Malaysia jadi sepi, ilmu ni dia jadi ilmu rahsia. Faham tak? Faham yang tu dia kata ilmu rahsia, orang nak cakap pun takut-takut. Tapi bila aku jumpa para ulama-ulama tasawuf selepas aku punya buku ni, ada yang dia kata saya mengajak dia, aku panggil dia pergi ke tepi. Sembang dia kata susah, saya ni kena tuduh sesat, saya ni dipanggil pejabat agama lah, itu ini. Aku tanya, why have to be like this? Aku tanya, pasal apa kena jadi macam ni di Malaysia? Di negara lain tak ada macam ni. Usul fiqh tasawuf fardu ain. Bila ada satu pihak mengajar usul dan tasawuf atau ilmu makrifat, dia mengajar salah satu cabang tentang ketuhanan. Kenapa diharamkan di Malaysia? Sebab they don't want you to be yourself. The moment you becoming yourself, you becoming rebels, you becoming individuals. This society just don't want it. Faham tak? Jadi dari sudut ilmu itu sendiri, kau dibicara dengan orang tasawuf, mereka pun akan setuju. Kau nak cakap bab semayang, kita cakap bab semayang. Sebenarnya menyedihkan, polis sendiri tak boleh buat apa. Polis adalah untuk jenayah. Faham tak? Bukan untuk kami buat nak buat report orang sesat agama. Polis dia kata report dia agama lah, report di sini buat apa. Itu bukan kes jenayah, itu kes ilmu atau kes peringkat pahaman. Okey, bersalah-salahan, pergi kat pejabat agama. Jadi hari ni orang buat report di balai polis tentang ilmu sesat. Who are you? Bukan kata polis tu tak tahu agama, tahu. Tapi ini ahli tertinggi mahkamah syariah atau ahli tertinggi unit pejabat agama kena mai duduk soal siasat. Tu suruh mengajarlah ilmu-ilmu macam ni, orang tak faham ramai. So tutup terus. Maknanya awak telah mengikut iblis yang nyata. Pasal apa? Cik Ismail Arifin tahun lepas kami mendengar awak bapa awak ni menyebar ajaran sesat. Kami mendapat petition ataupun kami mendapat ni. Yang aku ada sebelah, yang kata mana orang yang tuduh saya sesat tu, mana dia? Kalau dia tak ada sini, tak bermakna Tuan Haji ni bersebahat dengan dia lah. Panggil dia mai duduk sini, Tuan Haji jadi saksi, biar kami sembang pasal itulah kes dia. Dia report saya sesat. Tok Haji tanya dia, pernah dia mai ke? Pernah dia mengaji ke? Tapi Tok Haji tak panggil dia. Tok Haji panggil saya berjumpa Tok Haji. Bila saya tanya saya sesat ke mana, Tok Haji kata bukan saya cakap. Ini surat-surat protes ada. What kind of education you have? Awak boleh cakap bukan saya yang cakap. Masalah dia ni orang kampung, setengah-setengah orang kampung protes. Panggil dia pemain lah, Pak Haji buat pertemuan, kita ada bilik kaunseling. Apa masalahnya? Saya boleh cerita masalah saya di dalam beragama. Sebab saya tak fokus pakaian dan luaran. Inna Allah ala bizati sudur. Faham? Jadi kalau dia kata wafi anfusikum afala tusirun, bukan dekat penzahiran. Jadi kalau Pak Haji tak setuju dengan ilmu ni, go ahead lah. Tahu? Jadi bila Pak Haji tak setuju dengan ilmu ni, go ahead. Tak ada masalah pun bagi kami. Ini siapa yang nak ban, tengok dia jadi diperoleh macam mana. Berapa ramai orang imbok tu, lepas susah lah kami macam ni nak ngaji ilmu-ilmu ni. I mean, why you doing that? Itu bila power in the wrong hand. Dari satu kita tak boleh buat apa sebab apa? Dia pegang benda-benda ni. Menjadi cuba orang pergi di Indonesia, ulama-ulama tasawuf mereka stand up. Ulama-ulama tasawuf kita ni takut tu belakang. Sebab apa tu orang kata sesat? Sebab mereka dah continue lah benda ni. Jangan nak cakap nanti ni apa semua. Aku tanpa takut apa benda betul. Hari ni nak menyedarkan anak-anak muda, nak menyedarkan budak-budak muda yang baru bahawa ilmu ni ada. Dan budak-budak muda pun mesej aku tak berhenti. Abang, kami nak mengenal Tuhan, kami nak cari semayang, kami tak pernah khusyuk bang. Tu dia ada ilmu yakin, dia ada hakul yakin, ainul yakin, semua ada. Dia ada ilmu yakin dengan ainul yakin. Ya. Hakul yakin dia tak ada. Dia pun tak faham. Bila dia masuk yang
yang buat keyakinan pun dia tak faham. Dia Dia bukan bila- mulai. Dia kena kenal dulu. Itu sebab awaludin ma'rifatullah, kena mengenal dulu. Hari ni super buah oren lah. ha, Hang tahu buah oren. ha, Ha. Hang kupas pun dia still oren lagi. ha. Hang buat air jus pun hang tahu dah oren juga kan. Senang cakap dengan hang. Senang cakap dengan hang. Hang tahu ni oren. Ha. Hang tahu dah, hang tahu hakul, hang tahu dah. Dah kenal. Buat pi macam Dah mana kenal. pun. Hang Dah tahu, kenal hang dah. rasa minum pun oren ni. Ya. Orang yang pertama, orang yang kedua. Orang yang masuk di sini contohlah macam ni lah, oren. Orang yang baru masuk ambil air oren, tengok kuda hijau, nak segelas lagi. Aku tahu dia air oren. Aku tahu air oren tu. Nak kan segelas lagi aku nak ambil. Aku tahu aku tak mau dah pasal aku kenal. Tahu dia rasa. mana gula. dia bukan oren tu. Faham? Dia campur. Tak mau dah. Ni oren ni. Tak oren lah. Tapi aku dah mengenal oren tu. Oren yang macam mana. Rasa dia aku tahu. Rasa. Tak mau minum lah. Betul tak? Jadi aku reda oren kupas bola mulut aku jus yang masuk daripada oren yang lepas buat ni. Contohlah. Jadi itu sebabnya peringkat tahu dan peringkat kenal ni lain. Ada kalau orang pergi mengaji tinggi-tinggi, dia banyak pengetahuan. Tapi kadang-kadang orang mengaji tu macam lagu M. Nasir, Insan dan Manikam tu. Pak tua menangis sendiri walaupun puas mencari belum ketemui. Cik Buyung riang selalu damai dan tenang hati. Walaupun tak berusaha, dia ketemui. Susah kan ni? Susah benda ni nak bang. Cakap pun jadi payah pasal mereka dah setuju dah untuk Tapi yang aku pelik ada kadang-kadang budak adalah ramai lah juga member yang dulu belajar, lepas tu tak tahu macam mana dia belajar apa Wahhabism ni masuk habis oi tak boleh macam ni, dia macam ni sampai macam-macam lah. Baca bismillah pun tak boleh kuat. jadi serabut lah. dah Hang pasal buka hang kata tasawuf. Oi tak ada. Zaman Nabi tak ada tasawuf. Aku Ni- cakap ni apa ni yang mana aku cakap yang lah, aku cakap lah ni aku cakap kat dia. Okey, lah ni aku cakap. Kalau satu hang ni tak erti tulis, tak erti baca. Okey ya? Sorry lah, aku bagi contoh. Hang tak erti tulis, tak erti baca. Aku cerita ilmu tasawuf. Pada zaman dulu berapa ramai orang tak boleh nulis, tak erti baca. Betul? Dalam kelas berapa ramai orang masa tonton dulu yang tak boleh tulis, tak baca. Dia berpukul benda lain. Balik rumah mak pak busy buat kerja, tak ada masa nak mengajar anak-anak. Orang susah dia. Jadi kalau jumpa kawan-kawan aku yang mana tak boleh baca, boleh tengok live background, semua memang susah dulu. Mak tak ada penekanan di rumah, mereka balik, mereka main, mereka tidur, tak tidur pergi sekolah. Berapa ramai dulu. So aku cakap benda ni, hang tak boleh baca. Adakah tak berartinya hang tak faham? Ni lisan aku nak terang kau ni. Tapi betul ni Saat, tolong tulis apa yang nak cakap. Saya tak boleh tulis. Tak apa, dapat cakap lah. Saya sampai. Okey. So bermakna ilmu yang ada kat hang tu tak boleh dinyatakan atas kertas. Tak boleh disimpan atas kertas. You file up here. Your every black and white up here. In your head. In your brain. So adakah aku kata hang tak ada ilmu? Satu mai hang pula cakap orang lain jumpa ni. Lepas satu ketika satu orang yang pandai menulis, pandai ni, baru dia menulis sifat 20. Oh, dia kata masa tu baru ada sifat 20. Baru dia tulis atas kertas. Bodoh bangang ustaz. Apa punya kayu api bila dia nak terang bab sifat 20 ni. Sifat 20 ni pada tahun bila? Aku tahu ni kayu lah. Nak mengenal Allah bukan nak mengenal tahun dan kejadian bila. Nak mengenal Allah, mengenal diri. Sifat 20 tu mencerita alam diri lah ustaz. Awak lah sangat. Kadang-kadang kita rasa kecewa dengan statement daripada balik, daripada Jordan balik, daripada mana. Cakap macam tu. Ni sama-sama ustaz ni, Musti ni dengan ustaz ni nak bergaduh. Cina tengok apa? Wah, dia orang dua-dua pakai silban ni, orang pakai ni mau bergaduh punya orang. Kalau dia orang bergaduh sama you, gua sudah tahu lah, you gila punya orang. You tak nak nampak Islam. So mana nak tak muka? Debate because of knowledge. Tapi bila awak menghalang ilmu Allah Ta'ala ni, Iblis tu dia sepadik. Iblis tu bertopeng. Nyata topeng ni.
Nak memesongkan orang-orang agama, awak kena lampak seperti orang agama. Itu saja. Betul tak? Kalau awak nak tangkap polis, awak pakai uniform, masuk dalam keadaan tempat yang ramai. Pencuri mana nak mangkit? Saya baru lepas curi rumah tu tadi. tapi tak curi dah, dah duduk dengan orang. Tak boleh. Nak tangkap pencuri, kena jadi macam pencuri. Nak tangkap toki dadah, big pusher, you wanna caught them, you have to be drug addict. Look like at least. Faham? Macam tu, simple as that lah. Dia pun nak tipu helah, nak apa semua, nak cakap macam orang agama, kena pakai lah lagu macam mana Tok Arab pakai ni. Pasal orang Melayu kita ni duk fikir Tok Arab tu agama asyik lah. Faham tak? Lepas tu masuklah cakap-cakap Arab sikit, habis. Anak antum. Tu kan pedum. Jadi bila tanya mereka, dah kenal ke hakikat Islam? Nak hakikat ni dah kenal ke Tuhan dengan sebenar-benar kenal? Wah, ni semua tak betul. Tak betul lah sebab hang tak boleh jawab. Hang nak debate dengan aku ni, nak debate sebab apa? Nak debat-debat ni debat apa? Hang tak mengenal Allah Ta'ala. Hang cuma cakap ilmu saja. So your crowd always dengar ilmu, dengar cerita-cerita ilmu, tapi tak tahu hakikat yang sebenar. Sebab ilmu Allah Ta'ala ini tiada rahsia. Rahsia Allah Ta'ala tetap rahsia. Jadi benda ni orang dia tak mengenal hakikatnya, dia akan bercakap, dia sikat habis. Hang bayang ni, hang tengok satu diperlih di satu tempat yang banyak oleh Allah. Mufti perlih yang dulu tu biasa mengaji guru dengan guru. Ada aku pergi rumah guru, tengok dulu dia tak pohon letak dia. Tanya guru siapa dia? Dia kata Mufti perlih yang dulu lah, yang lama. Orang yang mengaji ilmu ni, orang tahu ada, tapi dia pun ni mengaji logik. Tahun ni tahun bila dia ni yang buat sifat 20 ni, dia ni tahun bila? Muhammad tahun bila? Dia cerita macam tu. It's a very simple. Faham tak? Kalau gitu kita nak ikut Muhammad, sebelum Muhammad tu dia pun ikut siapa? Itu Adam yang tauhid kan juga. Jadi kalau kita tanya macam tu, dia marah kita pula. Kalau awak betul-betul nak ikut macam tu. Masa Mahdi yang pun ikut Mahdi. Masa Najib siapa orang tak boleh ikut Najib? Oh, kembang juga Najib. Dengar orang cakap ni. Tapi tu aku tak pergi rapat sangat lah. Pasal aku dah orang yang expose sebagai sesat tau. Dalam internet semua keluar sesat. Jadi aku pergi tengok mayat member aku pun tadi pun aku duduk jauh. Tak orang bagi orang tahu kata dia pun ngaji sekali. Orang biasalah, nak kata macam mana, masa dulu ayah hidup pun semua orang duk hukum dia, kata dia sesat lah apalah. Tapi bagi saya, ayah ialah seorang insan yang sempurna lah. For me, it's a very nice guy lah. Tapi tengoklah sekarang society kan, bila kita buat something, mereka start to judge kita, katalah kita terpesong lah, itulah inilah. Padahal saya sebagai seorang India, saya pergi jumpa ayah, dia sanggup menitiskan air mata untuk saya. Sedangkan hang bukan Islam. Memang bukan Islam, tapi sanggup dia untuk menangis kerana agama tu, kerana Tuhan tu. Ayah menangis kat hang? Dia menangis. This the best lah. Tapi bila pergi jumpa member-member Melayu, saya semua tanya kat mereka pasal agama ni. Nak kata lah, oh hang bukan Islam, hang tak boleh tahu ni, hang tak boleh cakap ni, hang tak boleh mengucap ni, hang tak boleh baca ni. Come on man. Bila saya tanya apa tu masuk Allah, dia kata 99 nama. Come on. I tanya kat member saya yang betul-betul beragama, tahu pasal agama ni, dia kata Allah ni maksud dia berserta dengan kamu. Even ayah pun pernah hurai dalam Al-Quran, kata wa huwa ma'akum ina ma kuntum, sesungguhnya dia berserta dengan kamu di mana saja kamu berada. Mana nak tak muka? Katalah mana nak letak muka lah dekat dia orang ni. Bila saya tanya balik pasal sifat 20, dia kata oh tak boleh, jangan belajar benda ni semua. Tapi hang dan mengaji dengan ayah dulu Ustaz? Dan lah, saya dan mengaji dengan ayah lah. Terima kasih lah. Tapi hang diam lah ya. Ni hang cerita kat orang, kalau orang tahu leceh. Tutup dengan muka, tutup dengan orang tak nampak, senang. Pasal lah ni tau. Pasal lah ni orang
Orang ni jahil murakkab lah. For me lah. Jahil murakab. Itu pun saya pernah dengar ayah kata orang yang tak percaya, orang nak bagi tahu kita macam-macam, kutuk lah, apalah ni semua. Memang ni depan ni semua jahil murakkab lah. Jahil murakab ni iaitu jahil ke atas dirinya dan jahil ke atas Tuhannya, itu jahil murakab. Dia Even Jesus also say, judge not, you should not be judged. Condemn not, you should not be condemned. Forgive, you should be forgiven. ya. Dia macam ni antara hari ni aku cakap kat hang di Malaysia ni, kalau hang kaji. Kalau di Malaysia ni kalau hang kaji, depa diajar bila jumpa ustaz lah, they will never stand for the right. They look like they stand for the right, but they always stand for the wrong. Whatever conversation they bring out is only wrong. Ini salah, ini tak betul, ini haram, ini where is the right? Bila tanya mereka, kalau kata tak semayang salah, ini kata ada ayat yang mengatakan barang siapa yang lalai dalam semayang neraka wait. Kita proses buat semayang, mereka tak mau proses. Faham? Buat sudah. Faham? Jadi di sini kalau hampir dengar ustaz-ustaz banyak mencerita haram, itu, ini, itu. Bila nak cerita, ustaz saya nak mengenal Tuhan, saya tak kenal diri saya ni. Awaludin ma'rifatullah. Yes, awal agama ialah mengenal Allah. Iyalah, itu macam sifat 20 lah. Kadang-kadang orang yang mengenal pula, dia macam tanya aku tau. Orang-orang lain lah, kadang aku pergi di Kelantan, aku pergi mana-mana, aku pergi Kedah, aku pergi banyak negeri lah yang mengaji lah, dia tanya aku, betul ke hang mengenal Tuhan? Kalau hang mengenal Tuhan, buktikan. Aku cakap kat dia, sifat Tuhan tu laisa kamitslihi syai'un. Okey, dan nombor 2 dia mukhalafatuhu lil hawadits, bersalah-salahan lah dengan. Nak kenal apa? Yang hang kenal lagu hang lah, yang aku kenal lagu aku. Depa suka debate tu lah. Bila dah mengaji, suka condemn. Yang tak mengaji pun condemn, yang mengaji pun duk kutuk orang. Ini Melayu. Itu dia. Sayang, percaya aku tengok. Satu orang sampai lah dah tak ada. Rindu juga sama dia. Rindu dia. Orang kerap jumpa dia kat dulu, tinggal pasir lah. Aku ada Jerman lah satu. Ya, satu dia ada kat Jerman. Dia menangis tu bang. Kejut ke? Ya. Ha? Tak apalah lah. Bukan masalah dia hari ni. Orang takut tau. Society are very very scared. Fears. Mereka takut bila orang mengenal Tuhan. The moment you kenal Allah SWT, you becoming individual. That's just what society don't want you to be. Faham tak? Ya, I faham. Tahu. Sekitar ni Itu pun dah tertera dah dalam Al-Quran. Dia dah kata dah, wa ma tasyauna ila an yasha Allah. Tidak akan jadi apa yang kamu kehendaki kecuali dikehendaki oleh Allah. Habis tu dia kata, wa ma yamalu sirakum wajarakum wa ya'lamun ma tasibun. Sesungguhnya dia mengetahui zahir kamu, dia mengetahui batin kamu, dan juga apa yang bakal kamu usahakan. Give me hand, man. Ini baru anak murid ayah. You feel lucky. Yes, you must know yourself first. There is something in you. You must study about that thing. Bila cakap pasal sifat 20, dia kata hang disesat lah, hang anggap diri you sebagai Tuhan lah. That's not right. It's not right. Sebab kita berguru. Masa jumpa ayah buka sifat 20, nampak clear. Nampak? Sifat ni bila dia buka sifat main sifat hayan kan. Sifat hayan, hayun, basar, basirun. Semua ada sini, bukan ada luar. Yes. I don't understand lah. Ego trip lah. But never mind lah, as long as they are happy lah.